Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, masya-Allah, alhamdulillah. Hari ini berapa Ramadan, muslimin muslimat? Sedar tak ini dah berapa Ramadan? Hari ini hari Khamis 9. Hari ini hari Khamis 8 Ramadan. 8 Ramadan. Hari ini hari Khamis 8 Ramadan. Khamis lepas kita dah mula berpuasa. Jadi Khamis hari ini adalah 8 Ramadan. Dan esok adalah Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan. Dijangkakan pada tahun ini kita akan bertemu 5 kali Jumaat. Masya Allah. Kalau ikutkan kalender tu, ialah kita akan berjumpa 5 kali Jumaat. Jadi hari ini sudah pun 8 Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih lagi dalam keadaan sedar bahawa kita berada di bulan sebaik-baik bulan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan dengan kelebihan yang Allah berikan bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad, Allah sertakan dalam sebuah hadis Nabi 5 kelebihan. 5 kelebihan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad melalui Ramadan. Dan bukan 5 saja, itu disebut dalam sebuah hadis yang mana Nabi bersabda 5 kelebihan buat umatku yang Allah kurniakan melalui Ramadan. Tetapi jika dihitung kelebihan-kelebihan yang lain, masih banyak lagi yang Allah kurniakan khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, ada yang telah melalaikan Ramadan. Termasuklah kita. Bukan kita nak cakap orang lain, termasuk saya, termasuk kita semua. Sebelum Ramadan tiba, kita mengharapkan Ramadan. Bila Ramadan sudah tiba dan kita berada di dalamnya, kita mula melalaikannya kerana dunia begitu indah, memanggil-manggil kita, mengisi ruang fikir kita, mengisi ruang hati kita, mengisi ruang angan-angan kita dan sebagainya. Jadi subhanallah, sebab itu kita perlu sangat hadir majlis ilmu, istiqamah hadir majlis ilmu, mana-manalah yang fizikal ataupun yang secara alam maya, kerana ia sangat membantu untuk kita menyedarkan kembali, sangat membantu untuk kita tidak terus lalai dalam menghargai saat-saat yang sangat berharga. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, kita bersyukur sebab pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan kita dan memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu pada saat ini. Allah lah yang pilih kita. Allah yang pilih kita. Walaupun kita kata kita yang tekan butang, kita yang masuk, kita yang dengar sambil drive ni, hantar anak sekolah, kita sambil menuju tempat kerja, tetapi hakikatnya kudrat segala yang kita gunakan untuk hadir ini ada daripada Allah. Dan Allah lah yang bukakan jalan daripada awal dulu dengan semua yang terjadi. Contohlah, ramai yang kata Ustazah, saya mula kenal Ustazah dan hadir majlis ilmu bermula daripada PKP, COVID-19. Ramai yang bertemu dengan saya kata Ustazah, selama ni saya tak pernah ambil tahu tentang kuliah-kuliah ni. Selama ni kalau ceramah macam tu je, kalau buka Facebook nampak ada ustazah ceramah. Tapi kerana COVID-19, duduk di rumah, lepas tu masa tu rasa macam kiamat dekat, rasa nak hijrah,
Starting daripada itulah barulah mula hadir majlis ilmu. Tak kiralah siapa penyampainya. Maksudnya bagaimana Allah mengaturkan seseorang, bukan seseorang, ramai orang, dengan sebuah bencana yang begitu besar untuk kembali kepadanya. Jadi semua itu asbab, tapi Allah lah yang menentukan semua asbab. Allah lah yang menentukan untuk kita menempuh jalan-jalan yang akan membawa kepada syurganya. Jadi subhanallah, kita kena bersyukur kepada Allah. Walaupun nampak usaha tu tak adalah banyak sangat pun kan, mudah sangat. Budak kecil pun boleh buat. Buka Facebook, cari, okey dah hadir. Semudah itu. Tetapi ramai lagi yang belum bertemu dengan majlis-majlis ilmu. Ramai lagi yang masih lagi nampak majlis ilmu scroll sahaja. Belum tergerak hati untuk hadir walaupun sekali. Jadi sebab itu, sebesar-besar kesyukuran kepada Allah kerana memilih kita. Bukan sebab kita bagus, tapi kerana Allah nak menyucikan kita. Allah nak membersihkan kita. Allah tahu bahawasanya kita memerlukannya. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, keistimewaan, kelebihan. Apa yang kita boleh terjemahkan dengan perkataan kebaikan, semuanya termasuk. Tapi kebaikan yang dimaksudkan di sini lebih jauh daripada yang kita fikir. Yang kita fikir kebaikan apa? Mungkin sehat, rezeki, apa sajalah. Kan? Keluarga bahagia. Allah sebut, barang siapa yang ingin Allah berikan dia kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan sampai ke syurga. Yufaqihu fid din. Allah akan berikan dia kefahaman dalam agamanya. Kefahaman dalam cara hidupnya. Kefahaman untuk dia tahu jalan apa yang dia perlu tempuh di dunia ini. Jalan mana yang dia perlu lalui setiap hari. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah akan beri kita kefahaman tentang agama, tentang hidup, tujuan kita hidup. Subhanallah. Dan kefahaman tidak dapat melainkan melalui jalan ilmu. Kita nak faham buat donat supaya gebu, mesti ilmu. Tak boleh fikir je, fikir macam mana nak gebu. Daripada mana kefahaman itu? Kita pun tengok YouTube orang lain buat. Kita pun ikut kelas gebu-gebas donat contoh. Dapat ilmu, kita implement, lepas tu akan jadi. Kita pun guna, lepas tu jadi. Mesti ilmu. Daripada kecil kita telah diajar ilmu satu persatu sampai kita dewasa sekarang. Jadi subhanallah, tidak dapat tidak untuk kita faham tentang agama Islam ini, untuk kita faham tentang kehidupan, tentang rahsia-rahsia hikmah di sebalik, untuk kita faham tentang tujuan kita hidup, mesti ilmu. Dan sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Itulah sumber ilmu yang paling utama. Segala ilmu bersumberkan daripada Al-Quran. Segala ilmu milik Allah yang alim, yang maha alim, yang maha memiliki ilmu. Dan Allah pinjamkan sikit saja ilmu kepada manusia. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, jika saya cakap macam ni, saya kata Masya Allah, jika saya katakan begini, tak apa, yang tu selepas ini, itu jadi panjang sangat pula mukadimah kita. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak baca satu lagi hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ini masyhur hadis ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan, man salaka tariqan, barang siapa yang melalui jalan, yaltamisu fihi ilman, yang ada padanya ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu, Allah akan permudahkan baginya, tariqan ilal jannah, perjalanan menuju ke syurga. Muslimin muslimat, kalau kita menempuh dan kita berada di majlis ilmu, ataupun berada secara online, ataupun kita pergi kursus, kita pergi bengkel, kita pergi apa,
Dan perjalanan itu adalah untuk menuntut ilmu. Bukan semestinya berjalan. Sekarang ni perjalanan, proses menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkannya jalan menuju ke syurga. Sebab daripada majlis ilmu lah kita tahu apa pahala, apa dosa, apa baik, apa buruk. Bagaimana jalan ke syurga, macam jalan ke neraka yang perlu dielakkan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat mata Allah sekalian. Pagi ni saya dapat satu video yang diviralkan, iaitu video saya sendiri. Yang saya menjawab tentang soalan orang tanya bagaimana hukum mewarnakan rambut. Hukum mewarnakan rambut. Lepas tu ada yang menggunakan video saya yang dikat pendek tersebut untuk membenarkan perbuatan seorang artis yang warnakan rambut. Artis ni perempuan. Izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan supaya kekeliruan yang sedang disebarkan ini tidak merosakkan kefahaman umat Islam. Wallahu a'lam. Saya tak tahu sejauh mana ia jadi viral. Tetapi bila masuk ke inbox, bukan inbox saya sebab orang terdekat. Jadi saya nak jelaskan kepada para wanita sekalian, terutamanya lelaki pun termasuk ni. Baik. Sebenarnya setiap kali orang bertanya tentang hukum hakam mewarnakan rambut, saya memang akan jawab dengan jelas, panjang, teliti. Sebab kena berhati-hati. Tapi ada orang dia cut pendek bahagian tu je. Padahalnya ada lagi penjelasan yang detail berkenaan dengan hukum mewarnakan rambut. Baik. Pertama, hukum mewarnakan rambut adalah harus. Dengar dulu ni, kampek tiba-tiba potong kat situ je, harus. Itu yang masalah tu. Hukum mewarnakan rambut adalah harus dengan syarat. Warna rambut, faham ya? Warnakan rambut dengan syarat. Pertama, bahan pewarna tersebut suci, bersih, halal. Yang kedua, ia adalah tidak menghalang air, sama ada air untuk mandi wajib. Kan mandi wajib, air untuk mengangkat hadas, kan, subhanallah, untuk mengambil wuduk. Tapi wuduk ni wajibnya kena kulit kepala tu. Ya, dengan sebahagian kepala. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Bila kita sebut warna rambut tadi tu, pertama hukumnya harus dengan syarat tadi tu. Ia tidak menghalang untuk sampai air kepadanya. Dia bukan menyeliputi rambut, tetapi warna itu dia menyerap ke dalam rambut seperti sifat inai. Okey, jelas yang pertama, suci, bersih. Yang kedua, ada 4 syarat ni, kena dengar sampai habis. Yang ketiga adalah warna-warna yang dibenarkan, iaitu warna semula jadi rambut. Jadi mana-mana warna yang bukan semula jadi diharamkan. Tak boleh. Ada warna purple, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah yang bukan warna semula jadi. Merah yang bukan warna semula jadi rambut. Bukan. Kalau warna merah semula jadi rambut, dia ada warna dia dekat-dekat dengan brown, coklat macam tu. Tengok rambut-rambut Mak Saleh. Atau warna kebiasaan rambut, faham ya? Dan juga dilarang 2 warna. Satu warna putih, satu warna hitam. Sebab ia telah pun mengelirukan ataupun menipu daya tentang umur. Subhanallah. Itu antara syarat-syarat umum. Yang keempat, tidak dipertontonkan dengan tujuan yang salah. Ada yang warna rambut sebab suami dia memang nak sangat dia warnakan rambut. Suami dia memang suka tengok Barbie, jadi dia nak isi dia rambut warna Barbie. Barbie kalau kita tengok pun warna semula jadi. Ke ada, mungkin ada warna purple, hijau juga, saya tak perasan. Maksudnya warna brown, dia kata nak isi dia warna brown. Tapi orang Melayu. Jadi dia tanya saya kata boleh, tapi bukan untuk dipertontonkan dengan syarat-syarat semua tu. Jadi apabila seorang wanita mempertontonkan, itu dah kesilapan pertama dah tu. Aurat, kan, rambut wanita ini jelas aurat, tidak ada sedikit pun percanggahan pendapat. Tidak ada khilaf pun ulama. Tak ada pun ulama kata rambut wanita tidak aurat. Tak ada.
semua sepakat wajib menutup. Rambut wanita adalah aurat. Bahkan dilarang. Oh, saya kawal rambut asal saya dengan rambut palsu pun tak dibenarkan. Tuan-puan sekalian, tak dibenarkan. Dia menimbulkan bukannya dia tulis untuk perhatian ini rambut palsu. Memang sebagaimana sama je juga yang pakai baju tapi skin color, jadi orang nampak memang macam kulit. So itu pun dikira mendedahkan aurat. Bayangkan ya, muslimin-muslimat, artis Melayu macam kita kan, lepas tu bila orang tegur, bila pakai skin color, lepas tu baju terbelah sampai apa, dikata itu come on lah, itu adalah ada seluar lah skin color. Daripada jauh memang nampak macam peha. So apabila ia tidak cover, apabila tidak cover dan menampakkan seperti tubuh badan, itu yang kata aurat tu, menampakkan tubuh badan, menampakkan kulit, menampakkan tidak menutupi. Dia tidak menutupi daripada yang asal. Dia hanya menyelaputi saja daripada yang asal. Jadi subhanallah, warna rambut dibenarkan adalah warna-warna semula jadi. Lepas tu yang keempat dah sebut dah tadi. Bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Tujuan apa di color rambut? Itu kena jelas. Color rambut lepas tu dipertontonkan, itu memang dah salah dah. Memang salah. Oh, color rambut tapi untuk suami saja. Okeylah. Subhanallah, silakan. Oh, untuk diri sendiri je ustazah, untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Dan saya memang saya pakai tudung, jadi kat rumah je lah, adik-beradik, family je nampak. Okeylah. Yang lelaki hari ni dia macam ni, bila color rambut dia dari sudut akhlak dia menjatuhkan sikit. Bukan kita kata color rambut ni orang tak berakhlak ya. Sebab budaya color rambut ini bukan asal daripada budaya Islam. Dia budaya bukan Islam. Pada zaman Nabi, color rambut pun kerana keperluan perang dan sebagainya. Sahabat-sahabat pergi perang, ramai dah rambut putih, nak menggerungkan musuh, lalu di color rambut nampak daripada jauh macam orang muda, tapi sebenarnya orang telah pun berusia. Jadi kita boleh faham. Tetapi tuan-puan sekalian, dia macam ni, mensyukuri kurniaan Allah itu jauh lebih baik. Subhanallah. Sebab itu kita sebut tadi, color rambut ini dari sudut akhlak Islamiahnya, kalau kita tengok orang lelaki color rambut coklat ke apa, walaupun dia kata ini kan rambut warna semula jadi, dia menurunkan kredibiliti sebagai mukmin. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok orang color rambut, kita pun macam sebersalah juga kalau nak sudi jadi imam. Padahalnya mungkin color dia tu semua ikut spek sebagaimana syarak. Sebab budaya color rambut ini bukan datangnya daripada budaya Islam, tapi bila dibincangkan tentang hukum, kita tetap kena kita panggil apa ni, kita tetap kena berlaku adil lah menyebutkan hukumnya apa. Kejap, saya rasa sebab cahaya belakang dah makin kuat. Kejap. Tak adalah kuat sangat, tapi mungkin terganggu sikit lah dengan cahaya belakang. Okey, sebenarnya kita sedang berada sebab saya pun silau juga tengok yang belakang tu. Okey, baru jelas sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jadi sahabat-sahabat faham ya, saya kena jelaskan sikit tu lah. Okey, Alhamdulillah. Ya, warna hitam dan putih tidak dibenarkan. Dua warna itu boleh menipu daya dari sudut umur. Yang muda nak nampak tua, nak nampak dihormati, nak nampak bijak, dia warna putih. Yang tua pula dah putih uban, tukar warna hitam. Walaupun di sana ada khilaf juga tentang dua warna yang diharamkan ni, tetapi ada sebahagiannya mengatakan ada larangan khusus. Memang dilarang, tak dibenarkan. Ya, cuba elak lah. Cuba elak sebab keluar daripada khilaf itu lebih baik. Tak dibenarkan, haram. Setengahnya memang pegang terus, dua warna ini tidak dibenarkan. Jadi kalau wanita kan rambut dah uban apa semua, pakailah inai. Inai tu rambut dia warna merah tu merah semula jadi, bukan warna merah yang pelik. Tak. Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan penjelasan tu jelas, tidak diputar belik dan tidak dikat ya. Alhamdulillah.
Baik, saya jelaskan tu ada sebab sedang viral dengan melibatkan artis sekian-sekian. Kita sebenarnya sangat suka, sangat sejuk hati, sangat gembira. Sebab Alhamdulillah sebenarnya perubahan dunia artis selebriti ni banyak berlaku. Sebenarnya banyak sangat. Artis-artis kita yang berhijrah menutup aurat. Subhanallah, kadang mereka ni hijrah jauh lebih baik daripada kita. Jadi Alhamdulillah industri seni ni dah banyak perubahan sebenarnya berbanding awal-awal dulu 80-an, 90-an, 2020-an semua tu. Alhamdulillah muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita masih mengharapkan kan artis-artis, para selebriti, sebab mereka ini jadi ikon, jadi influence. Mereka ni influence ramai, mempengaruhi muda-mudi. Jadi insya-Allah berkat Ramadan ini lebih ramai. Kalau sekurang-kurangnya tak menutup aurat, sekurang-kurangnya menghormati Ramadan untuk tidak berpenampilan seksi. Sama ada founder ke apa ke, tidak berpenampilan menjolok mata. Dan kita mendoakan, bukan kita ustazah, bukan artis je, orang biasa pun ramai seksi kan, macam-macam lah. Ya, kenapa kita sebut artis? Sebab mereka ini dikenali, followernya ramai dan mempengaruhi dan memberi kesan kepada remaja. Kalau orang kampung saya seksi, dia seksi seorang lah, dia tak adalah mempengaruhi sangat orang lain. Mungkin adik-beradik dia lah, tapi kalau orang yang dikenali masyhur ini, kesannya lebih besar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan menjadi pemula kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala siapa yang follow dia. Dan barang siapa yang menganjurkan ataupun pemula influence perkara yang buruk, maka dia akan mendapat catatan dosa yang orang ikut dia. Jadi orang buat baik lalu diikuti, orang yang ikut dia dan buat, dia pun dapat pahala. Orang yang buat keburukan lalu diikuti, dituruti, difollowi, maka dia juga akan dapat bahagian dosa-dosa orang yang ikut dia, mempengaruhi dia. Dalam Al-Quran memang ada perbualan antara orang yang mempengaruh dengan orang yang dipengaruh. Orang yang dipengaruh ni mula menunjuk, kamulah yang menyebabkan aku tersesat. Sebabkan engkau lah aku tersesat. Aku ikut cara kau hidup, cara kau makan, cara kau berhibur, cara kau pakai, kerana aku gilakan kau masa dulu gini. Kan? Yang ini pun berlepas dada. Aku tidak memaksamu untuk mengikutiku. Macam itulah. Maksudnya follower dengan influence ni, dia saling salah menyalahkan. Jadi Masya Allah, teguran kita ada teguran kasih sayang, bukan nak menjatuhkan, bukan nak judge, bukan nak menghukum, tetapi kasih sayang yang kita sayang bukan di dunia. Kalau sayang di dunia, kita puji-puji supaya dia suka kita kan. Kita tak tegur supaya dia tak marah kita. Tapi bila kita sanggup untuk tidak disukai olehnya, golongan-golongan ini dimarahi, dibosani. Bosan dah Ustazah Asma ni, sikit-sikit sound artis, sikit-sikit tegur artis, sikit-sikit ini. Ya, kalau sayang setakat dunia, saya takkan buat teguran-teguran ni. Maksudnya sebab nak jagalah diri kita, tak sukalah kan orang tak suka kita kan. Tetapi kerana sayang kita tu untuk akhirat, sekurang-kurangnya kalaulah mereka-mereka yang selalu melampaui batas di media sosial ini, sekurang-kurangnya jika mereka teruskan, tapi dia jadi slow sikit. Dia jadi macam, kau nak seksi pun tak seksi sangat. Macam tu. Kalau nak dedah aurat pun tak terlalu terdedah sangat. Sebab apa? Saya puji sangat netizen hari ni sudah berani. Kan, bila nampak melampau sangat, melampaui batas tu dah melampaui batas dah. Allah letak batas macam ni, dia dah melampaui dah. Tapi jangan melampau sangat, over sangat. Jadi dia melampaui batas, dah melampaui, tapi dia tetap menjaga adab tata susila. Kalau yang melampau sangat, kita tengok netizen hari ni, masyarakat kita mula sensitif, masing-masing akan bagi teguran kan dekat komen dengan baik. Jadi lama-lama mereka nak buat over sangat, mereka rasa takut kena kecam. Tak apalah, mula-mula rasa takut dengan kecaman manusia, lama-lama takut dengan kecaman Allah. Kecaman Allah dahsyat, berat. Jadi biarlah dia bermula dengan takut kecaman manusia dulu sebelum pergi pada kecaman
Allah. Sebenarnya segala teguran adalah untuk diri sendiri. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Hari ini kuliah tadabbur juzuk 30 masuk hari yang ke-8. Untuk makluman siapa yang baru hadir di page bukan 3,200, di TikTok ada 2,400, jadi 5,600 yang hadir pada saat ini. Sebenarnya program bersama dengan saya Ustazah Asma Harun akan dilakukan setiap pagi bermula jam 7. Sekarang dah 7.40 dah. Iaitu slot tadabbur juzuk 30. Juzuk amma, surah-surah pendek ni selama 30 hari Ramadan. Dan hari ini kita dah sampai ke surah yang seterusnya. Tak silap saya surah yang ke-6. Surah yang ke-6 iaitu surah Al-Mutaffifin. Apa maksud Al-Mutaffifin? Iaitu orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin ni maksudnya orang yang curang. Ui, macam kena je kan dengan isu-isu viral akhir-akhir ni. Adakah yang dimaksudkan isu viral tersebut atau ada maksud yang lain? Al-Mutaffifin maksudnya adalah orang-orang yang curang. Surah ini merupakan surah yang ke-83 dalam kitab Astagfirullahalazim. Sebelum ni memang kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Ia merupakan surah yang ke-83 dalam susunan Al-Quranul Karim. Mengandungi 36 ayat. Berapa ayat? 36 ayat. Ia merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Dan biasa kita akan sebut surah Makkiyah. Surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan di Makkah. Subhanallah, bermaksud sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka surah ini diturunkan. Ia juga berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan tauhid. Nanti kita akan perhatikan. Kita akan baca sama-sama dan kita akan baca terjemahan, kemudian kita akan syarah ayat per ayat. Jadi sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, bersedia semua? Kalau siapa yang sedang drive tak dapat buka Al-Quran ataupun tengok, anda boleh cuba-cuba ikut. Kalau tak dapat, bagi yang uzur semua, anda dengarkan saja pun dah dapat pahala. Jadi are you ready guys? Ready semua? Okey, sekarang lebih kurang dalam 200k. Ada sahabat-sahabat di TikTok kata jom tap likes, kita nak target 1 juta. Setakat ini saya rasalah hampir setiap kali tadabbur juzuk 30 ini di bulan Ramadan sentiasa kita dapat hit. Kita dapat capai 1 juta likes. Tujuannya apa ya? Nak menyokong majlis-majlis ilmu di media sosial. Kerana kalau kita tengok banyak live, terutamanya di TikTok, di mana-manalah di media-media yang lain, subhanallah, kadang tu program yang sangat dahsyat, yang sangat teruk, tapi dia dapat gift, dapat itu, dapat ini. Lepas tu live tu masa kehadiran tu sampai belas ribu, ada yang sampai puluh ribu. Jadi sebab itu pejuang-pejuang majlis ilmu, pejuang cyber majlis ilmu ni, kita pun kena lawan. Kita juga kena bersungguh-sungguh supaya menaikkan rating. Macam itulah engagement majlis ilmu. Masya Allah. Jadi kita ada peranan masing-masing. Saya menyampaikan, tuan-puan menyebarkan. Ada yang share link dalam grup WhatsApp, share link dekat dia punya media sosial. Ada yang terus bagi gift, ada yang bagi star. Terima kasih yang bagi star. Kami akan manfaatkan infak tuan-puan sekian. Gift pun sama, dia jadi satu infak. Yang bagi emoji, yang terus tulis komen, teruskan. Ada yang bagi salam, ada yang mendoakan, ada yang minta doa, ada yang tulis balik nota. Jadi macam saya sebut tadi, terus ada yang tulis nota. Surah Al-Mutaffifin yang bermaksud orang-orang yang curang. Ia merupakan surah yang ke-83, Masya Allah, dalam susunan Al-Quran, dan ia mempunyai 36 ayat, diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sekarang kita akan membacakan surah Al-Mutaffifin. Okey, kita dah baca Al-Fatihah tadi. Sekarang kita baca terus surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sekali kan? Indah sekali setiap ayat di dalam Al-Quran. Dan bila kita baca, kita sendiri akan, first kita akan rasa adalah rasa tenang. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, faham belum lagi? Terjemahan tak baca lagi, tapi kita dah merasai kelainan, kita telah merasai kemanisan dan kenikmatan. Sahabat-sahabat, siapa yang tak dapat baca Quran jangan sedih. Dengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ni, tuan-puan sekalian, Masya Allah, dengar saja dapat pahala. Tengok saja ayat Al-Quran dapat pahala. Pegang Al-Quran dah dapat pahala. Membaca maksudnya dapat pahala. Ada orang uzur, dia kata, Ustazah, saya baca je maksud. Saya tahu saya tak boleh baca, jadi saya baca je maksud. Boleh. Orang wanita yang uzur, hid ke, nifas ke, sebenarnya baca Al-Quran surah-surah pendek, 3 kul, ayat kursi, tak ada masalah. Baca je dengan niat zikir. Begitu. Okey, tak apa.
Okey, sahabat-sahabat, kita tengok terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Tidakkah mereka itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan mereka melakukan perbuatan yang salah itu. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah itu sijin? Iaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang terdahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah kamu apakah Iliyin itu? Iaitu kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berehat di atas pelamin-pelamin sambil memandang-mandang kenikmatan yang diberikan. Kamu dapat mengetahui daripada wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum daripada khamar murni, tidak memabukkan, yang bekasnya masih bersalut. Bahan salutannya daripada kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlumba-lumba bagi merebut kelebihan dan kesenangan itu. Dan campurannya daripada tasnim, iaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya mentertawakan orang yang beriman. Dan apabila mereka, yakni orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedip matanya. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Padahal orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang mukmin. Maka pada hari ini, orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. Mereka duduk di atas tempat duduk sambil memandang. Apakah orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang berada di hadapan saya ini lebih kurang dalam 6,000 sahabat-sahabat yang hadir secara online, secara alam maya, iaitu majlis ilmu kita Tadabbur Al-Quran Juzuk 30 untuk program selama 30 hari Ramadan yang kita buat jam 7. Sepatutnya kita jangkakan sampai jam 8, tapi biasanya akan lebih sikit. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kepada siapa yang baru masuk, kita sedang membacakan surah Al-Mutaffifin. Kita dah baca terjemah. Sekarang kita nak pergi tadabbur per ayat. Baik. Ayat yang pertama iaitu wailul lil mutaffifin, yang membawa maksud celakalah. Wailun. Ada yang menyebutkan bahawa wailun itu merujuk kepada satu neraka yang bernama neraka Wail. Neraka Wail lah ataupun celakalah. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang maksudnya. Ada satu lagi yang glamour bila sebut perkataan wailun ni, wailul lil musallin, yang kita sangat bimbang dan takut. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ustaz, saya perlukan pertolongan Ustaz jap.
Okey, kita tengok Siasa Ustaz. Ustaz tengah charge kat situ. Okey, kita tengok Okey, surah apa tu? Wailul lil musallin. Awal-awal lagi surah tu saya hafal tapi ya Allah, dia lagi belakang lah. Okey, subhanallah, wailul lil musallin. Celakalah ataupun neraka wil lah. Wail, celakalah, neraka wil lah. Na'udzubillah min zalik. Bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum fi salatihim. Banyak wailun ni. Ini wailun likulli humazatil lumazah. Banyak kan perkataan wailun ni. Masya Allah. Di sini Masya Allah, Allahu Akbar. Dia jadi cuak tu. Ini adalah surah Al-Ma'un. Kita akan sampai pada surah ini. Yang bermaksud surah ini, maksud dia bantuan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Okey, saya tadi tu allazina hum fi salatihim khashi'un, saya macam fi. Allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Kita tengok wailun ni, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Ini lagi kita takut. Dia bukan tak solat, dia solat. Dan Allah berfirman celaka juga bagi orang yang solat, tapi solat yang macam mana? Allazina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang solat dan melalaikan solatnya. Sama ada ulama kata yang dimaksudkan adalah orang yang solat tetapi tak menyempurnakan solatnya. Solatnya tak sah pun, dia melalaikan solatnya. Ada yang menyebutkan di sini lagi berat orang yang solat dalam keadaan lalai. Takut ni, sebab kita selalu lalai ni dalam solat ni. Tak faham maksudnya, awal solat sampai akhir solat langsung tak ingat Allah. Semua ingat masalah. Semua dia ingat apa yang sedang beban dalam fikiran. Semua dia ingat apa yang tak settle lagi. Apa yang mengganggu fikiran dibawa dalam solat daripada awal sampai akhir, langsung tak ingat Allah. Sedangkan Allah berfirman, aqimis solah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tapi kita ingat selain daripada Allah. Jadi subhanallah, allazina hum an salatihim sahun, sebab Allah berfirman fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang solat yang mana dia solat dalam keadaan melalaikan. Alladzina hum yura'un, dan mereka itu riak dalam solat. Mereka riak. Dia solat untuk menunjuk, bukan kerana Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan dia enggan, dia menghalang, dia menyekat. Dia menyekat, menghalang daripada memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Jadi yang kita baca sekarang adalah wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Apakah maksud orang-orang yang curang di sini? Muslimin muslimat, dijawab oleh Allah pada ayat yang kedua. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka meminta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila menyukat atau menimbang orang lain mereka merugikan. Muslimin muslimat, jadi maksud surah ini Al-Mutaffifin, iaitu golongan yang curang. Dan yang curang dimasukkan dalam hadis ini, kita tengok pada ayat pertama, pada ayat yang kedua, iaitu mereka yang curang di sini, mereka yang menipu, mereka yang tidak amanah, mereka yang tidak jujur dalam proses jual beli, mereka yang khianat. Kalau kita tengok kan, ada orang, tuan-puan sekalian, dan bukan berlaku zaman sekarang sahaja, daripada zaman Nabi, daripada Arab Jahiliyah, ada orang dia dah adjust dah penimbang tu dia dah adjust dah, padahalnya tak cukup lagi 1 kg, tapi jarum tu dah sampai dah 1 kg. Dia boleh adjust semua tu. Jarum tu dah sampai 1 kg.
Tapi bila time dia suruh cukupkan. Tak cukup lagi ni, siap bawa penimbang sendiri pula, tak puas hati. Tapi bila time orang, dia tidak cukupkan timbangan. Dan ia bukan melibatkan perkara yang melibatkan timbangan saja. Apa-apa bentuk penipuan dalam jual beli. Dia cakap saiz lain, bila dah post beli online, tiba-tiba saiz lain. Gambar, kan main lagi. Bila dapat, jauh sangat beza. Gambar nampak warna ni, tapi bila dapat, warna lusuh lah. Macam-macam lah. Mengurangkan daripada apa yang sebenar. Jadi, bagi para peniaga, lagi-lagi sekarang sangat mudah berlaku penipuan dalam perniagaan sebab dilakukan secara online. Betul ke betul ni? Tuan-tuan sekalian, tunjuk biskut raya Kamai lagi. Cantik, sedap. Bila sampai, ya Allah, tak rasa apa Kamai lagi. Testimoni tu over sangat, testimoni sekian-sekian. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, sekarang ni sangat bahaya lagi lah penipuan-penipuan. Yang ini sebenarnya kan, saya pernah lah jumpa doktor estetik ni. Doktor ni pakai estetik. Dan klinik ni ada macam mana saya jumpa tu, macam-macam cara saya jumpa. Tuan-puan pun kan kadang jumpa orang tu, jumpa orang ni, macam tu lah. Jadi janganlah fikir yang overthinking ya. Overthinking, tak apalah overthinking pun. Bukan maksud saya lah, kadang jumpa dalam majlis. Macam hari tu jumpa doktor tu, jumpa dekat dalam program. Dan ada juga doktor yang datang dan cerita pada saya. Sebenarnya doktor pakar kecantikan ni kan, estetik, cara moden apa semua ni. Biasalah. Ada seorang doktor ni, dia tanya, Ustazah, saya ni rasa macam saya ni subahat. Saya berdosa tak? Saya kata, kenapa? Kenapa ya doktor? Sebenarnya ramai sangat minta maaf lah ya. Nanti adalah ni yang terasa ni kan. Tak apalah terasa. Kita minta dia jujur lah dalam berniaga. Jujur. Subhanallah. Ada yang jujur, alhamdulillah. Okey. Dia kata ramai sebenarnya founder-founder, sama ada untuk kurus ataupun untuk kulit, mereka buat rawatan yang ekstrim, dan ada rawatan yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Ada yang memang bertentangan. Kalau ubah suai apa semua tu, memang saya sendiri terkejut teknologi hari ni. Ubah suai kulit, ubah suai wajah apa semua ni, sangat tak perlu kadang tu guna ada surgery kan, ada pembedahan. Dia kata tapi mereka jual produk, mereka buat rawatan sampai puluh ribu, ratus ribu. Saya sendiri yang buat, saya sendiri saksikan, saya sendiri tahu. Tapi tiba-tiba dah semua begini-begini, lepas tu keluarkan produk dan kita tahu dia memang jutawan, tak kira artis, founder-founder apa semua, tapi mereka claim sebab produk tu, dan itu adalah penipuan yang nyata, dan saya rasa berdosa. Saya kata sebenarnya kalau doktor buat prosedur yang melibatkan sesuatu yang haram, saya cakap tu seranglah doktor subahat. Doktor sebagai orang Muslim, doktor tak boleh buat prosedur yang haram. Jadi mungkinlah doktor rasa akan kurang sikit pendapatan sebab itu permintaan yang sangat tinggi. Tapi doktor kena yakin bahawasanya Allah benar-benar menunaikan janjinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, maka Allah akan menggantikan melalui jalan yang halal. Kena yakin tu je. Walaupun klien memang ramai minta. Dan saya jumpa ada ramai doktor estetik Muslim yang sangat amanah. Dengan ilmu yang Allah berikan, kepakaran yang Allah berikan, talent yang Allah berikan kepadanya, dia memang tolak. Dia kata, Ustazah, kalau ada je walaupun saya boleh buat permintaan ni, saya takkan buat Ustazah. Saya takkan ubah kejadian yang Allah berikan. Cuma memperelokkan, kalau pergi buat rawatan untuk dapat kulit yang sihat, itu tak ada masalah tuan-puan sekalian. Kulit yang segar, wajah yang mungkin tapi kena tengoklah kaedah bahan dan semuanya. Lepas tu dia kata, saya rasa saya geram je nak bagi tahu kebenaran. Dia sebenarnya bertukar transform tu bukan kerana produk. Dan saya tahu produk-produk ni banyaknya adalah yang ekstrak. Saya pernah kerja halal Jakim dulu. Lepas tu saya pergi, saya 9 tahun sebagai government servant, sebagai kaki tangan awam. Saya kerja masuk sebagai pegawai Hawat Islam Jakim. Kemudian dia hantar bertugas kerja tangan Besar Negeri Sembilan.
Peringkat awal saya adalah penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga. Why saya banyak bercakap tentang rumah tangga? 4 tahun saya sebagai perundingan rumah tangga, kaunselor lah, macam lebih kurang macam tu. Ketua unit. Kemudian saya berpindah ke bahagian pengurusan halal sebagai penolong pengarah bahagian halal. So memproses permohonan halal produk-produk. Jadi tuan-puan sekalian, kilang-kilang OEM begitu banyak. Kadang satu kilang yang sama, tetapi jenama yang keluar berpuluh, kadang beratus. Kilang sama tapi beratus produk. Founder je beza. Kita yang cek ingredient ni, saya sendiri yang semak ingredient bahan ramuan dalam setiap produk ni, alahai sama je, dia beza satu je. Lepas tu ubah suai, lepas tu bergantung kepada tahap ataupun kepandaian marketing. Macam ni, macam tu, kekreatifan marketing. Dan kebanyakan produk adalah extract. Bila sebut extract, dia bukan parti. Sebab itu produk yang melibatkan parti dia sangat mahal, eksklusif. Contoh, dia ada parti delima, parti kurma, parti ni dia benda yang pure, kemudian dia adun. Jadi ia sangat mahal. Tetapi bila sebut extract, satu produk diklaim ada 20 bahan yang sangat, dikata 20 bahan yang sangat baik, yang sangat mahal, yang sangat ni, 30 bahan, 40 bahan, bahkan ada yang 50 bahan. Bila kita tengok list bahan, bagusnya. Tapi untuk maklumat kami yang semak bahan ramuan ni sangat faham. Bila tulis extract ni, bahan ni daripada cecair dah jadi serbuk. Bahan ni daripada daun dah jadi serbuk. Maksudnya dia bukan parti dah, dia dah diubah suai. Pilih extract, walaupun ada 20 bahan ramuan, dia boleh jatuh, bukan boleh jadi, dia boleh jatuh satu bahan ramuan tu 0.0001, 0.000005. Maksudnya dalam satu botol tu, bahan ramuan itu pun extract hanya sikit sangat. Selebihnya adalah bahan pemekat, bahan pemanis, bahan pewarna, bahan sekian-sekian. Saya sebut begini bukan nak jatuhkan bisnes ya. Ustazah ni Ustazah ni dengki ke, iri hati ke, nak jatuhkan bisnes orang ke? Saja. Sebenarnya kesedaran ni telah diberikan oleh ramai orang. Ramai beri sedar. Para doktor beri kesedaran itu, ini, hari tu ada video viral seorang lelaki ni bekerja di satu produk yang sangat terkenal. Lepas tu sebulan dia berhenti sebab dia tahu kebenaran. Lepas tu dia viralkan, tapi tak boleh sebut sebab nanti kena saman. Jadi kami ni sebagai orang, saya pernah bekerja di bahagian cek bahan ramuan ni. Sejak daripada itulah, bukan sebelum tu pun saya kurang juga. Saya tidak mengambil mudah apabila nak makan sesuatu produk, sama ada yang klaim kecantikan ke, kesihatan ke, kecergasan ke, suplemen ke. Kita kena tengok sama ada dia parti. Bukan saya kata extract semua tak bagus. Ada yang bagus, ada yang melalui lab test yang sangat hebat dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak produk yang harga sampai ribu, sebenarnya kosnya puluh-puluh ringgit saja. Jual ribu, puluh-puluh ringgit je. Yang harga puluh-puluh ringgit, ringgit-ringgit je dia punya kos. Allahu Akbar. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab ia akan merosakkan tubuh badan kita. Ya. Yang ada lab test, yang ada secara klinikal, produk yang betul-betul proven, yang sehat, yang ni. Tapi yang sebaiknya kita ambil yang natural lah. Tapi saya bukan nak jatuhkan mana-mana produk, cuma berlaku jujurlah, jangan overclaim. Semua ni adalah orang yang curang. Maksudnya orang yang curang ni maksudnya dia tidak jujur. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Tapi dalam hadis ini merujuk kepada orang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan. Jadi overclaim ni dia berlebihan. Okey, bila berniaga kan dia kata dah cukup dah 1 kg ni, padahal kurang. Inilah orang yang celaka. Jadi hari ini dah jarang dah ni kira timbang-timbang ni, mungkin pergi kat pasar adalah. Tetapi bentuk perniagaan dah berubah dah secara online. Yang ditulis pada kotak, dia dah tulis 400 gram, 500 gram. Lepas tu sampai kepada kita, peniaga, sampai pembeli sampai pada kita.
Adakah kita bila tengok produk tu tulis berapa ratus gram, 250 gram ke 500 gram 1 kg ke, adakah kita timbang? Sebab ada orang yang teliti. Dia timbang tau, dia timbang. Bila timbang, tak sampai pun berat ni. Kata berat ni. Jadi sebenarnya wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu curang ataupun menipu dalam perniagaan, dalam timbangan, berlaku lagi luas sekarang secara online sebab timbang tu bukan depan mata. Dan ramai orang tak timbang. Dan mungkin dia kata tak apa, kita kurangkan sikit, orang tak perasan pun ni, tapi dia punya penjimatan banyak, untung banyak. Kita tulis je 250 gram tapi sebenarnya 200 gram je, sebab sikit sangat kalau ni. Tetapi berapa banyak sachet, berapa banyak dah yang terjual. Allahu Akbar. Celakalah bagi orang yang curang, yang menipu dalam timbangan. Jadi berhati-hati. Sama juga, kena jujur semua dalam perniagaan. Jangan overclaim padahal sekian-sekian. Kata begini, jadi kalau produk yang proven, yang betul-betul melalui proses, yang memerlukan kos yang tinggi, jual mahal pun tak ada masalah. Bukannya kita kata mana boleh jual mahal, ini menindas pembeli. Tak, dah kalau prosesnya mahal, bahan ramuannya mahal, apa yang proses dilalui itu mahal, maka layaklah untuk menjual dengan harga yang sedemikian. Okey, kita tengok lagi tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu secara umum saya sebut, saya tak tujukan mana-mana produk, tetapi kalaulah mana-mana founder yang dengar kekayaan daripada hasil ketidakjujuran dalam perniagaan tidak membawa keberkatan. Tidak membawa keberkatan, malah membawa kecelakaan. Belum terlambat untuk kita menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah dan haram dan gantikanlah dengan cara yang halal bersih, walaupun sedikit tapi berkat dan cukup. Kalau banyak tetapi kotor, dia akan bawa musibah. Na'udzubillah min zalik. Okey, ayat yang ketiga yang bermaksud tetap ayat yang keempat. Okey, kita tengok. Okey. Pada ayat yang pertama dikatakan wailun bagi mereka, artinya celakalah mereka. Mereka pangkal bala perosak pasaran dan merosak amanah. Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahawa keuntungan yang didapatkan dengan cara demikian bukanlah keuntungan yang terpuji, kerana dia merugikan orang lain dan merosak pasaran dan mencela nama baik bagi para saudagar yang berniaga. Seperti seekor kerbau yang berkubang, semua kena lumpurnya. Wailun, celakalah dia, sebab kecurangan ataupun penipuan yang demikian akan membawa budi pekertinya sendiri akan menjadi kasar. Tidak merasa bergetar hatinya memberikan rezeki yang didapatnya dengan curang, dengan penipuan itu sebagai belanja anak dan isteri. Lalu mereka makan dan minum, itulah suatu kecelakaan atau wailun. Kerap kali juga wailun itu diertikan sebagai neraka. Memang orang-orang yang berlaku curang ataupun menipu dalam perniagaan membuat neraka di dalam dunia. Dia menjadikan neraka di dunia kerana mereka merosak pasaran. Kecurangan niaga seperti ini adalah termasuk perbuatan korupsi juga. Maka datanglah teguran Allah berupa pertanyaan. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Adakah mereka menyangkakan mereka tidak akan dibangkitkan? Dan segala perbuatan mereka tidak dibongkar? Kalau di dunia hari ini, orang tak bongkar. Orang tutup. Kalau orang tanya saya, Ustazah sebutlah nama apa, Ustazah ingat produk apa yang Ustazah cek sekian-sekian tu. Yang banyak, lebih banyak kepada bahan yang bahan ramuan tu berapa persen, sikit sangat. Selebihnya adalah pemanis, pemekat, pewarna. Semua ni merosakkan kesihatan. Jangka pendek dan jangka panjang. Saya tengok tu kan, persen tu, dahsyatnya satu botol ni. Rupanya yang rasa tu adalah bahan perisa nak rasa macam buah tu. Dari segi kimia, dari segi teknologi memang boleh buat rasa tu. Padahalnya bukan apa kita panggil, padahalnya bukan pati pun, tapi boleh buat. Bila kita tengok persen tu kita kata, ya Allah, takut. Adakah saya boleh mendedahkan? Tak boleh. Saya tingkat dengan etika. Di dunia, mereka selamat. Etika kerahsiaan tu sebagai penjawat awam sampai sekarang pun saya tak boleh, walaupun saya ingat beberapa produk. Saya ingat beberapa produk yang glamour.
yang masih ada pada hari ni. Sebab saya cek bahan ramuan tu kan, dibuat di kilang yang sama tapi banyak produk-produk yang keluar. Lepas tu kan kadang tu kita pergi ke kilang tu, orang kilang pun tanya, Ustazah kau Ustazah produk pun boleh juga, senang je, kita ubah sikit je keluar, mesti Ustazah bolehnya laju. Saya kata tak apa, nantilah, nanti mungkin satu hari, tetapi dengan cara yang jujur. Bukan kita kata semua tak jujur ni, tetapi ada sebahagiannya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, ramai yang selamat, ramai yang terus mengejar kejayaan dan kekayaan yang melimpah ruah. Sebab itu Allah bertanya dalam soalan seterusnya, adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan? Adakah mereka ingat mereka tidak akan dibangkitkan? Apakah tidak terkenang dalam hati mereka bahawa kekayaan yang didapati dengan jalan curang ataupun jalan menipu dan merugikan orang lain itu tidaklah akan kekal, bahawa ia akan berkumpul menjadi wang panas yang membawa bencana? Dan kalau dia mati, sedikit pun harta itu tidak dapat menolong dia, dan pada harta yang demikian tidak ada keberkatan sedikit pun, malahan mereka akan dibangkitkan sesudah mati untuk mempertanggungjawabkan segala kecurangan itu. Buat hari yang besar, ayat kelima, hari kiamat, hari perhitungan, hari penyisihan di antara yang hak dan batil, hari yang akan dibongkarkan segala-galanya, hari yang akan bangkit manusia. Ayat yang keenam, hari yang akan bangkit manusia, bangkit dari alam kuburnya, dari dalam tidurnya, kerana panggilan sudah datang. Ayat yang keenam, surah Al-Mutaffifin, untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Alangkah kecilnya kamu pada hari itu, padahal semasa di dunia engkau berbangga dengan kekayaan yang engkau dapat dengan jalan kecurangan itu ataupun dengan jalan penipuan itu. Di hari kiamat terbukalah rahsia bahawa kedudukan engkau di hadapan mahkamah ilahi tidaklah lebih dan tidak kurang dari kedudukan pencuri yang semasa hidupmu di dunia dapat engkau selubungi dengan berbagai dalih. Tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya. Beliau terima dari Rasulullah SAW, Abu Umamah, bahawa kehebatan di hari kiamat itu amatlah ngerinya, sehingga Nabi SAW berkata bahawa matahari menjadi dekat sehingga hanya jarak satu jengkal saja dari kepala, sehingga menggelegak rasanya otak benak sangat teriknya cahaya matahari. Manusia terbenam di dalam peluh dan keringatnya, ada yang sedalam mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sedada, ada yang sampai seleher, masing-masing menurut sedikit atau banyak dosa yang diperbuatkan. Muslimin muslimat, saya sedang membaca tafsir Al-Azhar oleh Hamka, subhanallah, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah ataupun Hamka, subhanallah. Tafsir Al-Azhar ni adalah yang masyhur di Nusantara lah, di Malaysia, di negara-negara Nusantara, Melayu Nusantara ni, Singapura, bahkan di luar-luar Nusantara sekalipun. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tafsir Al-Azhar ni, ini ada tafsir juzuk amma, sebab itu kita akan habiskan juzuk amma. Antara tafsir yang sangat dekat dan orang awam pun boleh baca, orang awam pun boleh membacanya sebab ia mudah difahami. Yang saya pegang ni ada daripada terbitan PTS. Kalau siapa yang nak memiliki, boleh je sebenarnya beli melalui kami, sebab kami pun jual tafsir ni, kami ambil pada PTS. Kita ni dah sampai umur 40, 50, 60, takkan tahap kita masih lagi baca Al-Quran terjemahan. Belilah satu set kitab tafsir dan tambahkanlah pengetahuan kita, sebab Al-Quran bukan dituntut untuk dibaca saja, difahami dan juga dihayati, kemudian untuk diamalkan. Jadi Masya Allah, kalau benar kita ini menyayangi agama Allah, kalamullah, kita bukan hanya menghimpunkan pelbagai koleksi Al-Quran dan terjemahan, tetapi kita menambahkan lagi dan mengeluarkan sikit-sikit belanja rizki yang Allah berikan untuk membeli kitab tafsir. Saya bukan nak promote, kalau nak promote lama dah saya promote ni, sebab kitab ni dah ada kat kita bertahun dah. Tetapi kenapa kita jual? Sebab apa? Untuk menggalakkan. Dan tafsir Al-Azhar ni mudah nak faham sebab penulisnya adalah orang Indonesia, Profesor Hamka kan. Profesor Hamka ni dilahirkan di Sumatera Barat pada tahun 1908. Dia meninggal ketika umurnya 73 tahun. Boleh tahulah kan, boleh tahu, boleh baca. Kita semua kenal Profesor Dr. Hamka ni kan, ulama terkenal Nusantara. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita akan sambung lagi. Sekarang pukul apa? 8.30 kena stop. Subhanallah. Okey, kita tengok ayat yang ke-7. Allah berfirman, janganlah begitu. Erti janganlah ditempuh jalan yang curang itu.
mengecoh pada sukatan, menipu pada timbangan dan melakukan kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan lain dalam perniagaan. Dia bukan hanya merujuk kepada mereka yang menipu sukatan je. Apa saja bentuk penipuan dalam perniagaan adalah dilarang. Yang lain dalam kehidupan di dunia ini, janganlah diteruskan perbuatan yang demikian. Bila sebut curang ni, kita terbayang pasal curang dengan pasangan kan? Curang dengan pasangan. Ada 6,300 ni sekarang yang sedang hadir ni. Muslimin muslimat, ada yang kata macam ni pada saya, Ustazah, perempuan je curang kan? Isteri je curang. Suami curang juga ke? Kalau dia ada perempuan lain. Kenapa? Kenapa perempuan saja dikatakan curang? Kalau ada isteri je dikatakan curang, ataupun gewe ni kekasih dikatakan curang. Lepas tu dia kata yelah, sebab orang lelaki kan boleh kahwin 2, 3, 4. Jadi dia tak adalah curang. Dia cuma nak berkenalan, mungkin dengan bakal isteri yang kedua, ketiga, keempat. Apa maksud curang yang disebutkan di dalam firman Allah ini? Iaitu mereka yang tidak jujur. Betul kan? Mereka tidak jujur dalam timbangan. Allah sebut wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu curang dan menipu di dalam timbangan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya kita kena terima hakikat bahawasanya wanita-wanita Islam yang faham tentang Islam, wanita-wanita beriman, bukan menolak hukum poligami. Tidak menolak. Siapa yang kata hukum poligami itu zalim, itu barulah perlu dibincangkan. Maksud perlu dibincangkan tu bahaya tu, tak boleh sebut macam tu. Kalau kata saya tak terima hukum poligami. Hukum poligami ni memang zalim. Na'udzubillah, tak boleh sebut begitu kerana boleh terbatal akidahnya. Tidak boleh mengatakan hukum hak Allah itu zalim. Sekarang kebanyakan membincangkan tentang bagaimana proses poligami dan bagaimana poligami itu dilaksanakan. Itu yang menjadikan pelakunya itu zalim. Bukan hukum poligami itu zalim, tapi pelaku poligami itu melakukan kezaliman. Sama ada daripada awal permulaan, semasa proses ataupun selepasnya. Di situlah yang akan menjadi kekecohan, menjadi persoalan. Sebab itulah bagi lelaki yang jujur, lelaki yang bertanggungjawab, dia tidak akan melakukan melalui cara yang salah. Dia akan berani melalui kesusahan itu, kebenaran itu, kejujuran itu daripada awal. Begitulah. Sebab sebenarnya poligami itu jika dilihat dari sudut yang positif, hikmah dan sebagainya, kita akan jumpa banyak kebaikan-kebaikan. Why sekian-sekian. Sebab itu ada ulama mengatakan poligami ini adalah harus, memang hukumnya harus, bukan sunat ya, hukumnya harus bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang ada keperluan. Keperluan di sudut kesihatan ke, keperluan ni ada detailnya. Tapi bagi yang tidak ada keperluan lalu menimbulkan mudarat kepada pasangan, maka ia wajar dielakkan. Bahkan kalau menimbulkan kemudaratan, mudarat ni pun umum. Saya dulu pun di rumah tangga, bab poligami, pasangan poligami yang baru nak kahwin ini memang banyak kes yang begitu. Jadi wanita Islam memang faham, tidak menolak, tapi menolak sebuah poligami yang salah, poligami yang tidak dilaksanakan mengikut sunnah. Kata nak ikut sunnah, tapi pelaksanaan tak ikut sunnah, maka tidak layak nak disebut, nak dijadikan, nak menunggang perkataan sunnah tu. Soalannya begitulah. Buatlah dengan cara yang betul daripada awal sampai akhir. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya curang ni cara umumnya adalah penipuan. Macam itulah. Sebab itu akan berlakunya bila cara yang tidak betul, penipuan demi penipuan demi penipuan. Sama ada pada lelaki atau perempuan, isteri ataupun suami. Okey. Kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-7. Kerana sesungguhnya tulisan orang-orang yang derhaka itu ada di dalam sijin. Dan sudahkah engkau tahu apakah itu sijin? Iaitu kitab yang telah tertulis. Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Iaitu orang yang mendustakan, orang yang menafikan hari pembalasan, itu hari kiamat. Dan tidaklah mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas, iaitu orang yang berdosa.
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, dongeng-dongeng orang dahulu, ini cerita-cerita orang zaman dulu, tak payah nak percaya sangat. Tidak sekali-kali. Maksudnya dakwaan mereka itu tidak sekali-kali benar. Okey, kita baca sikit. Pada surah Al-Infitar yang telah lalu, yang kita baca semalam, kita telah huraikan juga apa erti Yaumuddin, iaitu hari, erti harfiahnya ialah hari agama ataupun hari pembalasan. Kerana di akhirat, kerana tujuan hidup di dunia ini tidak lain ialah keselamatan pada hari perhitungan. Kerana di akhirat itulah amal dan akidah kita di dunia ini akan diperhitungkan dan menerima balasan yang setimpal. Celakalah orang yang tidak percaya akan adanya hari itu, kerana dia telah calar imannya dan kabur tujuan hidupnya. Okey, kita tengok lagi ayat yang ke-14. Bahkan telah ditutup hati mereka oleh sebab apa-apa yang telah mereka usahakan itu. Ayat yang ke-15. Tidak sekali-kali. Ayat sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka di hari itu telah tertutup. Ayat ke-16. Kemudian itu sesungguhnya mereka akan bergelimpangan di dalam neraka. Kemudian itu akan dikatakan, inilah tempat yang kamu dustakan itu. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita dah baca sampai ayat 17. Sikit lagi kita nak habiskan tadabbur kita ni. Saya nak ceritakan satu gambaran yang disebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Oh, tajuk buku. Saya baca tafsir Juzuk Amma oleh Hamka. Ya, tafsir oleh Hamka ada daripada juzuk pertama sampai juzuk 30. So, why buku, ini bukan buku, ini adalah kitab tafsir. Ini satu jilid baru ni. Ini baru satu juzuk. Jadi, ada 30 susunan buku yang sama, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. So, bermaksud 30 juzuk ada 30 buku. Beli kitab tafsir ni, dia akan jual satu jilid. Satu jilid ada 30. Harganya lebih kurang 700 lebih ke 800 lebih, saya tak ingat, ke 1000 lebih. Jadi tuan-puan sekalian, jarang kalau dijual satu-satu, walaupun ada yang jual satu-satu. Tapi kalaulah satu orang ambil, nanti orang nak ambil ni jadi tak lengkap satu. Tapi mungkinlah, saya tak tahu, PTS mungkin ada jual juzuk 30 saja dalam jumlah yang banyak. Okey, macam mana nak beli? Anda boleh pergi ke Shopee, link rasmi kita ada di bio kalau di TikTok. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak ceritakan penjelasan daripada sebuah hadis Nabi SAW. Okey, yang mana Nabi SAW bersabda. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Okey, subhanallah. Maaf ya, ada gangguan sikit kan, bunyi bising kan. Okey, tuan-puan, ya nanti kena ban. Itulah masalahnya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di hari kiamat kelak, ini hadis yang sahih ni, bila kita baca dan kita dengar, kita hayati, kita bayangkan, ia sangat menakutkan. Nabi SAW bersabda, ada yang ajak, jom 1 million, terima kasih JJ. Okey, sekarang hampir 700k likes, jom kita capai like 1 juta ya, 1 million. Terima kasih yang masih hadir, lebih kurang dalam, masih lagi 6,000 lebih kedua-duanya. Okey, Encik Liu sangat dengar kuat, Masya Allah, terima kasih. Okey, baik, tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak akan dibawakan, akan ditanyakan kepada seorang ahli neraka, akan ditanyakan kepada, okey, bukan ahli neraka, begini, di akhirat kelak akan ditanya, Allah akan ditanya kepada seorang yang ketika hidupnya terlalu menderita, hidupnya sangat menderita saat dia hidup. Orang yang paling derita akan ditanya ketika di mahsyar kelak. Mungkin dahlah anak yatim piatu, lepas tu hidup di gelandangan, lepas tu sakit pula, mungkin kahwin kena dera pula, tak tahulah ceritanya. Tetapi orang yang paling berat ujian dan orang paling derita, orang yang paling kehidupannya teruk sangat. Kita tak boleh bayang ni, teruk tahap mana ni.
Lalu ditanya kepadanya, bagaimana kehidupan kamu di dunia dahulu? Bagaimana kehidupan kamu di dunia dahulu? Lalu dia pun jawab, sesungguhnya kehidupanku tidak ada apa-apa pun. Tidak ada susah sedikit pun kehidupan aku di dunia dahulu. Tak ada susah sikit pun kehidupan aku di dunia dahulu. Tak ada apa pun. Padahal dia paling derita sekali dalam dunia. Lalu ditanya, bila diperlihatkan nikmat syurga. Bila diperlihatkan nikmat syurga kepadanya, lalu ditanya, bagaimana kehidupan kamu di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, tidak ada kesusahan apa pun kehidupanku di dunia dahulu baik-baik belaka. Padahal masa duduk di dunia dahulu, dia sangat rasa susah tu. Kemudian ditanya pula kepada seorang yang hidup di dunia dahulu, paling nikmat, paling seronok hidup di dunia. Paling seronok. Mungkin paling kaya di dunia, semua ada, dapat pula isteri yang baik, cantik pula tu, anak-anak cerdik-cerdik, keluarga tak pernah susah daripada lahir, keluarga pun memang dah kaya-raya, tak tahulah macam mana, tapi paling gembira hidup di dunia, paling seronok, paling kurang derita lah kita panggil. Masalah pun tak ada, wallahualam, tak tahu siapa lah ni. Lalu ditanya, dan ketika tu ditunjukkan neraka. Ditanya, bagaimana kehidupan kamu di dunia dahulu? Lalu dia pun jawab pada Allah. Dia pun menjawab, kehidupan aku di dunia dahulu tak ada nikmat sedikit pun. Kehidupan dalam derita apa semua. Maksudnya kehidupan aku di dunia dahulu tak ada nikmat. Dunia itu tak ada nikmat langsung. Sebab apa ketika ini manusia bertukar terus ni? Kerana ketakutan melihat neraka dan keinginan yang kuat untuk masuk ke syurga. Seolahnya tuan-puan sekalian, hidup kita di dunia ini ibarat sedetik je. Sebab apa? Sesaat di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi kalau nak hidup sehari kalau bayangkan sehari di akhirat menyamai lebih kurang 1000 tahun di dunia, kita pula hidup kalau 60 tahun, kalau kita kira 60 tahun, agak-agak berapa jam ataupun berapa minit je jika nak diukur dengan kehidupan di akhirat. Maka itu kalau kita fikir logik, sebenarnya benda ni bukan logik akal, bukan sebagaimana ilmu matematik kita ni. Tapi itu nak bagi gambaran kehidupan di dunia ini sebenarnya sedetik cuma. Segala keperitan, kesedihan, ujian, kecewa ni dia sebenarnya sesuatu yang nak sebut apa ya? Palsu, nak sebut palsu ya. Nak sebut palsu. Ustazah, it's real, not palsu, kan? Real lah. Kesakitan saya rasa ni real. Yes, real. Tetapi perasan atau tidak, sedih sementara, gembira sementara, kenyang sementara, lapar sementara, jatuh sementara, bangun sementara, muda sementara, tua sementara, kuat sementara, lemah sementara, sehat sementara, sakit sementara. Tak ada pun, sentiasa berubah. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang kekal selama-lamanya ada di akhirat kelak. Ini yang kita perlu beriman ni. Muda selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, kaya selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu hanya ada di sana. Sebab itu kita perlu bersederhana. Saat sedih, sederhana melayan sedih. Saat kecewa, sederhana melayan kecewa. Saat gembira, sederhana melayan gembira. Saat seronok, sederhana dalam berseronok. Semua kena sedang. Sebab dunia ini apabila akhirat kelak hanya sedetik cuma. Aku hidup sekejap je, tak ada apa pun. Itu jawapan apabila ditanyakan kepada penduduk-penduduk di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat. Okey, kita nak pergi kepada ayat-ayat akhir, lepas tu kita kena berhenti dah. Kami pun perlu sampai belum pukul 9 ke lokasi. Muslimin-muslimat di mata Allah sekian. Ayat ke-18. Kalla, sesungguhnya catatan orang yang baik-baik itu adalah di Iliyin. Sudahkah engkau tahu apa itu Iliyin? Ayat ke-19, iaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh mereka yang dekat. Ayat 21. Sesungguhnya orang yang baik itu ada dalam kenikmatan. Di atas pelaminan mereka memandang. Engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Mereka diberikan minum dengan minuman terpilih, minuman yang terpilih. Okey.
materinya ataupun kandungannya ialah kasturi. Dan pada hari yang demikian itu biarlah berlumba-lumba orang yang hendak berlumba-lumba. Dan campurannya ialah air yang menurun, iaitu mata air yang minum daripada mereka yang dihampirkan. Sesungguhnya orang-orang yang dahaka itu adalah mereka yang mentertawakan orang yang beriman ketika di dunia. Dan apabila mereka lalu lintas di hadapan mereka itu ketika di dunia ni, mereka pun berkedip-kedip mata. Maksudnya, bila orang kafir tengok Islam, dia buat macam ni. Macam sesama mereka mentertawakan, kalau bukan zahir pun di dalam hati. Lepas orang Islam berlalu, orang beriman berlalu. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sampai sekarang. Dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Dan apabila mereka lihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat, padahal tidaklah mereka itu diutus kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Maka pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, mereka yang beriman itu pula yang mentertawakan. Dari mahligai mereka memandang, bukankah tidak dibalasi orang-orang yang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam. Ayat 36 selesai. Tadabbur walaupun secara ringkas, kurang-kurangnya kita dah upgrade sikit ilmu kita. Sebelum ini kita asyik baca je, kadang terjemahan tak baca. Tapi hari ini kita baca terjemahan dan sedikit kupasan tambahan untuk memahami surah Al-Mutaffifin, iaitu surah yang bermaksud orang-orang yang curang, yang mana wail iaitu celakalah, ataupun disebutkan juga nerakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sikit lagi, sekarang 930 likes, sikit lagi 1 million, kita akan berarti terima kasih 6,000 lebih lagi yang masih hadir. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kepada para wanita khususnya, Encik boleh tak, tapi saya tak boleh sebut ni, yang di FB kita sebenarnya masih ada lagi ruang, lebih kurang 500 lebih, 600 lebih lagi untuk masuk ke close group. Program tertutup bersama dengan saya, program wanita sahaja, untuk wanita sahaja, yang mana setiap hari bila anda masuk, walaupun program ni dah berjalan 3 hari, hari ni hari keempat, tapi anda tidak ketinggalan sedikit pun, sebab bila masuk ke close group ini, anda boleh tengok daripada awal perkongsian. Program ini tuan-puan yang kita buat di bulan Ramadan saja, iaitu tadabbur 30 juzuk. Macam mana maksud tadabbur tu? Kita tak akan mampu tadabbur per ayat, tetapi kita tadabbur per surah. Macam setiap hari kita akan baca 2 juzuk Al-Quran, 2 juzuk baca, dan setiap kali nak masuk surah yang baru, maksudnya dah habis 6 juzuk lah, hari ni juzuk 7 hingga 8. Bila nak masuk je surah yang baru, kita akan sinopsis surah tersebut, kita akan baca sinopsis surah tersebut. Jadi tadabbur sikit dah ambil berapa ayat, lepas tu kita akan baca. Pengisian lain, apa yang anda akan dapat bila masuk close group ini, anda akan dapat percuma planner Ramadan eksklusif by saya sendiri, Ustazah Asma. Anda akan tahu bila anda dapat betapa eksklusifnya planner Ramadan. Walaupun hari ini Ramadan dah masuk 8, belum terlambat. Belum terlambat untuk kita baik pulih Ramadan kita, tambah baik, dan kita buat yang lebih baik beberapa hari yang mendatang ini. Dan sebenarnya planner tu bukan hanya boleh digunakan Ramadan kali ni, Ramadan akan datang pun boleh guna, tak ada masalah. Sebab pengisian dan planner itu sangat baik tentang bab Ramadan. Anda akan dapati terdapat 30 hadis tentang Ramadan, dan ada lagi lah penelitian betilan. Harga sebenarnya untuk planner ni RM65, tapi kita bagi percuma bila anda masuk ke program ni. Lepas tu akan ada bimbingan kelas tajwid Al-Quran setiap hari. Setiap ayat ada bimbingan kelas tajwid Al-Quran dalam close group ni. Lepas tu ada bimbingan untuk solat-solat sunat, apa semua. Lepas tu anda diberikan 5 e-book percuma. Selama ni kita memang jual e-book ni, 5 e-book percuma. E-book ni semuanya berkaitan dengan wanita. E-book ni bukan e-book orang lain, e-book saya sendiri, berkaitan dengan wanita. Apa yang wanita uzur perlu buat, boleh buat, ibadah-ibadah, dan lain-lain lagi kelebihan yang ada. Jadi tuan-puan sekalian, boleh, saya tak tahulah di TikTok ni boleh pergi ke bio, kemudian di FB ni tu dah ada yang pin tu, istimewa Ramadan khusus buat wanita. Jadi sebab apa kita kata ada lebih kurang seat tu, ada lebih kurang dan 500 seat saja lagi. Sebab apa? Sebab kita punya planner Ramadan berbaki dah 500 set saja, tapi kita tak buat contoh. Kalau anda tengok, anda boleh search planner Ramadan by Ustaz Asma, siap dalam kotak yang cantik. Dalam itu ada macam-macam dalam tu yang anda akan rasa
nilainya memang kita jual asal RM65, kita bagi percuma saja. So baki planner ada 500 set saja lagi kita nak hadiahkan kepada mereka yang masuk dalam close group ini. Jadi orang lelaki tak boleh masuk, perempuan saja yang masuk dalam grup tertutup ini. Setiap hari ada bimbingan bacaan Al-Quran 2 juzuk sehari. 2 juzuk sehari. So anda kerja ke, anda tak dapat hadir masa tu, is okay, anda boleh tengok balik malam. Jadi bagi orang yang tak confident nak baca Al-Quran seorang-seorang, takut salah, anda boleh baca dengan ustazah yang sama-sama bimbing bacaan tu. Jadi insya-Allah saya juga akan buat pengisah setiap hari. Tapi ada hari yang saya memang tak sempat sangat, tapi akan digantikan. Ada dikongsikan doa, hadis-hadis, jadi aktif lah dalam close group tersebut. Okey, macam mana nak join? Saya rasa kena bantulah sahabat-sahabat di TikTok ni. TikTok kena tengok kat bio je. Macam tu. Di TikTok kena tengok dekat bio. Saya tak boleh sebut. Saya tak boleh sebut. Anda tengok kat bio, dia orang akan kongsikan link. Lepas tu dia orang akan bagi tahu macam mana cara. Yang di FB, yang suami hadiahkanlah program yang saya kira yang inilah pemberian kami kepada para wanita, khususnya sebagai tanda sayang saya khususnya pada wanita kerana Allah kerana Rasulullah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Tak semestinya yang masuk dalam grup itu boleh ikut sepenuh masa, tak. Sekurang-kurangnya anda ada dalam grup tu, anda boleh tengok pengisian tambahan, ada video-video pendek tentang Ramadan, apa sajalah kan yang berkaitan. Jadi boleh bantu fokus sikit untuk berikan yang terbaik untuk Ramadan ni. Kita ada yang tak sampai lagi. InsyaAllah sebenarnya minggu ni InsyaAllah semua akan dipostkan. Dah masuk kan, tapi settle semua. Minggu ni ada yang ramai bagi tahu belum terima lagi planner. InsyaAllah minggu ni, sebab saya dah monitor dan ni tim memang orang tunggu sangat planner tu sampai cepat. So memang kita kena giatkan lagi, fokus untuk kalau boleh hari ni semua dah post. Hari ni semua dah post. Mungkin kena ambil lagi tim sekian-sekian, gabung lagi untuk selesaikan semua terusan. Kesian orang tunggu. Sebab kalau post hari ni, possibility untuk dapat hari Jumaat esok tinggi ataupun Sabtu. Tapi kalau post hari Jumaat, takut minggu depan baru sampai. Kesian. Cuba target tim. Hari ni semua kena ambil satu tim yang duduk fokus yang lain. Tinggalkan sekejap, fokus yang tadabbur ni, insya-Allah. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.